أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sekali lagi kita bersiaran secara langsung pada malam ini untuk kita menyambung kembali siri pengajian kita tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan Al-Asma'ul Husna untuk kita mendapat keberkatan daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشاكر العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي متعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin. Okey, alhamdulillah, kembali kita bersiaran secara langsung live daripada TTDI Jaya Shah Alam. Kepada seluruh yang menonton pada malam ini, sambungan kuliah kita tentang Al-Isra' wal Mi'raj. Jadi kita dah cerita pada pertemuan semalam mukadimah ataupun sebab berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Saya ulang balik,
dengan 3 peristiwa lah. Yang pertama dengan sebab kewafatan pakcik Nabi Abu Talib yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian lebih kurang 2 bulan kemudian, ada kata 3 bulan, ada kurang daripada itu, meninggal pula siapa dia? Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Lepas tu apabila meninggalnya Khadijah, Nabi kehilangan 2 orang yang selama ini banyak sponsor Nabi, segi moralnya, segi orang panggil apa, ekonominya. Apabila Nabi SAW kehilangan 2 orang ini, maka Nabi cuba bertukar angin untuk mencari orang-orang yang support perjuangan Nabi SAW. Lalu Nabi cuba berdakwah dekat Taif dengan harapan orang-orang Taif menerima dakwah Nabi SAW. Tapi malangnya apa yang berlaku? Orang Taif halau Rasulullah SAW. Bukan sekadar halau, dikejarnya Nabi, dibaling batu kepada Rasulullah SAW, ya. Dan Nabi melarikan diri ke sebuah kebun, dan kita cerita bagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan dalam kebun ini ada seorang budak nama Adas yang berasal daripada Ninawa, Iraq. Yang budak ni asalnya orang Kristian. Siapa sangka budak Kristian ini Allah rezekikan dia bertemu Rasulullah SAW. Dia tak pernah jumpa Nabi pun, dia tak kenal Nabi pun. Tapi takdir Allah, bila Nabi lari masuk ke kebun owner dia, jadi budak nama Adas ini bertemu dengan Nabi, dan berlakulah dialog antara Nabi SAW dengan budak Adas ni. Dan Nabi tanya, "Mas muka?" Dia kata, "Nama saya Adas." "Wa madinuka?" "Apa agama kamu?" Dia kata, "An-Nasraniyah." Wa min ayyi qaryatin anta?" "Kau daripada kampung mana, negeri mana?" Dia kata, "Ninawai." Bila sebut Ninawai, Nabi kata, "Qaryatu Yunus bin Matta." Itu kan kampung Nabi Yunus bin Matta. Maka terperanjatlah budak ni, dan dia kata, "Wa ma adraka anha qaryatu Yunus bin Matta." Macam mana kau tahu bahawasanya ni kampung Nabi Yunus? Orang tak tahu pun, kau tahu mana? Maka Nabi kata, "Huwa nabiyun huwa nabiyun wa ana nabi." Nabi Yunus tu nabi dan aku juga nabi. Okey. Jadi akhirnya 10 hari berdakwah di Taif. Berapa ramai yang beriman? Seorang saja, iaitulah budak jaga kebun. Okey. Maka Rasulullah SAW akhirnya pulang ke Mekah. Sebenarnya ada dalam riwayat cerita, Nabi ni tak boleh masuk Mekah dah. Orang Mekah dah tahu. Orang Mekah tahu yang Nabi ni pergi ke Taif. Dia kata, "Kurang ajar kau pergi Taif." Sebab orang Mekah dengan Taif tak ngam tau. Jadi dia ingat Nabi pergi Taif ni nak minta bantuan orang Taif supaya lawan orang Mekah. Dia kata, "Jangan bagi Muhammad masuk ke Mekah. Kau dah pergi ke Taif, kau pergi kat sana, kau jangan balik Mekah." Lalu ditadikan Allah, ada seorang Quraisy di Mekah ni yang bersimpati dengan Nabi SAW, bersimpati dengan Nabi. Maka dialah yang kata, "Tak apa, kau masuk wahai Muhammad, aku akan jaga engkau." Jadi lelaki kafir ni memberikan suaka, kita kata, memberikan suaka politik kepada Rasulullah SAW untuk masuk ke Mekah. Dan ada cerita yang menceritakan ketika Nabi nak balik Mekah tu, Nabi bertembung dengan satu kumpulan jin yang Nabi pun tak sedar. Kan masa tu Nabi seorang-seorang baca Al-Quran, tiba-tiba datang satu rombongan jin. Ramai jin tu. Dia kata, "Shh, diam. Duduk ramai-ramai, duduk. Duduk apa? Duduk Nabi baca Al-Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaban." Kan dalam Quran cerita bagaimana kumpulan jin ni duduk. Dia kata, "Kita telah mendengar satu perkataan yang pelik, yang ajaib." Jadi jin ini akhirnya beriman dengan Nabi SAW. Dan ulama kata jin ini merupakan jin yang hidup di zaman Nabi Musa AS. Lama gila engkau tahu. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad mungkin, wallahu alam, mungkin hampir 1000 tahun, wallahu alam. Kan panjang umur jin ni, panjang umur dia. Ditakdirkan Allah dikurniakan rezeki bertemu dengan Nabi SAW dan beriman dengan Nabi ketika Nabi dalam perjalanan pulang ke Mekah daripada Taif. Okey. Jadi kesambungan cerita malam ni, Rasulullah SAW
satu malam berantara tidur dan jaga, tiba-tiba Nabi ni dikejutkan oleh Jibril dan Mikail. Dan kita dah cerita juga semalam bagaimana Mikail alaihi salatu wassalam membawa bekas yang diletakkan dengan air zam-zam. Lalu berlakulah operasi kali kedua bagi Nabi SAW. Dibelah dada Nabi, dibersihkan dada Nabi. Untuk apa? Untuk melayakkan Rasulullah SAW menghadap bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan hati Rasulullah SAW. Dan itulah operasi kali kedua. Dan kali pertama ketika mana Nabi masih lagi kecil di perkampungan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi SAW. Lepas tu berlakulah peristiwa dicop di belakang Nabi khatamun nubuwati. Ada khilaf ulama' juga dalam masalah ni. Ada setengah ulama' kata khatamun nubuwah tu dah ada sejak Nabi lahir lagi. Ada kata lepas Nabi lahir dan sebagainya lah. Benda-benda ni banyak berlaku khilaf di kalangan para alim ulama'. Okey. Maka Nabi SAW pun menaiki burak. Ya, seekor kenderaan. Betul ke ayat aku tu? Seekor binatang. Satu kenderaan seekor binatang yang laju gila kau. Laju gila. Sampai ke mana? Ke Palestin. Okey. Dalam perjalanan tu Nabi melihat beberapa gangguan-gangguan di sebelah kanan, di sebelah kiri, di hadapan Nabi. Kan kita dah cerita semalam, gangguan belah kanan Nabi tak layan, gangguan belah kiri Nabi tak layan, gangguan di hadapan Nabi tak layan. Yang mana ketiga-tiga gangguan ini ialah Yahudi, Kristian dan juga dunia. Sampailah ke Baitul Maqdis, Palestin. Lalu Nabi dihidangkan dengan dua hidangan, arak dan juga susu. Maka Nabi memilih susu. Maka apa kata Jibril? Laqad ikhtartal fitrata ya Muhammad. Engkau telah memilih fitrah untuk umat engkau. Law ikhtartal khamra laghawat ummatuka. Kalau engkau pilih arak, nescaya umat engkau rosak. Okey, habis. Nabi pun jadi imam semayang bersama dengan para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka bermulalah episod pada malam ini. Apa dia? Al-Mi'raju. Lepas daripada semayang, kau tengok, tadang. Ni nampak ni. Apa benda ni? Ini Masjid Al-Aqsa lah. Senang ke dapat kau? Terbang daripada Palestin ke TTI Jaya. Ni pintu utama. Mana pintu utama? Ni nampak ni. Pintu utama. Contoh. Dan Nabi parking depan ni. Dia ada parking, kau tahu tak? Parking Nabi Rasul depan ni. Masing-masing semua ada kenderaan. Semuanya ada naik burak belaka. Ya, ada semua Nabi Rasul. Ya, kita sedia maklum. Innal anbiya la yusalluna fi kuburihim. Para Nabi dan Rasul ini bersembahyang dalam kubur masing-masing. Jadi pada malam tu Nabi menjadi imam. Dan Janana dah cerita semalam kan, dalam banyak-banyak pintu dekat Masjid Al-Aqsa ni, ada satu pintu yang tak boleh nak ditutup. Tok Siap dia puas tarik. Tarik bagai nak putus urat kentut Tok Siap tunggu tu tak. Tak boleh nak tutup. Maka apa kata Tok Siap tu? Ini zaman yang berlaku kisah ni, dia kata apa? Sudah pasti malam ini akan berlaku sesuatu yang luar biasa. Okey. Jadi, ia sungguh pada malam tu berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ini bukan Masjid Al-Aqsa, ini Qubatus Sakhri. Kan, tak apalah. Harap-harap jelah tu. Kemudian berlakulah peristiwa Al-Mi'raj. Nabi SAW menaiki Al-Mi'raj. Al-Mi'raj kita dah cerita semalam, satu alat yang canggih, yang cantik. Yang Nabi kata Al-Mi'raj ini ahsanu ma khalaqallahu min makhluqatihi. Antara secantik-cantik, selawa-lawa makhluk ciptaan Allah. Memang lawa gila alat tu. Saya tak reti dah aku nak cakap macam mana rupanya. Kan cantik sangat. Maka Nabi pun naik Al-Mi'raju menuju ke langit. Okey. Kau dapat ni bumi ni. Ni bumi ni. Kau main kau ni. Ni dapat. Daripada terbang naik ke langit kan. Alright. Okey, sambungan cerita pada malam ni. Kita biasa dengar kan, korang biasa dengar kan Nabi SAW ditunjukkan pelbagai peristiwa kan. Menurut apa yang kadang-kadang yang saya baca dalam tafsir Ibn Kathir ni, semua peristiwa-peristiwa yang kita akan dengar kejap lagi ni
semuanya berlaku dekat langit pertama. Dekat langit pertama tu Nabi tengok semua peristiwa-peristiwa yang kita akan ceritakan kejap lagi. Maka Jibril pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama. Jadi pada lapisan langit yang pertama ada malaikat yang jaga. Dia kata, "Man, siapa tu? Nak naik langit ni tak izin kau tu tak?" Apa kata Jibril? "Ana Jibrilu, akulah Jibril. Wa man ma'aka?" Siapa bersama dengan kau wahai Jibril? Qala Muhammadun. Muhammad. Aw qad ursila ilaihi. Adakah dia telah dijemput sekali? Naam. Ya. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan menaiki langit yang pertama. Dengar cerita ni Fokus. Jangan nak bersembang pula kat situ. Tak layan aku nak baca. Baca ni Qala fasara وسرى معه جبريل عليه الصلاة والسلام فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان. Maka Nabi SAW dilihatkan ni pada bila kat mana? Langit pertama ya, kalau ikut dalam riwayat ni lah. Nabi dilihatkan pada langit yang pertama. Apa dia? Satu kumpulan manusia yang mereka ni bercucuk tanam pada hari tersebut. Cucuk tanam kan, letak benih, dia pun tanam. Tiba-tiba yahsuduna fi yaumin. Hari itu juga pokok tu tumbuh. Tumbuh-tumbuhan tu hidup. Masya Allah. Orang kata letak benih, tumbuh. Letak, tumbuh. Letak, tumbuh. Kita biasa nak tanam ni, kau kena letak benih, kau kena siram air dulu, kau kena tunggu besok lusa, kau kena letak baja. Kan, itu pun kalau okey lah. Kalau kau tak ada orang ke apa benda, kau tu kata kau ni jenis tangan tak boleh nak menanam, tak tumbuh juga pokok tu. Kan, dengan Allah tak izinkan. Tapi dalam pemandangan ini Nabi tengok diorang tanam tumbuh. Ulama hasadu ada kama kana. Lepas tu dia tuai, tumbuh pula. Ibarat kita kan, contohlah kat rumah kita ada pokok mangga kan. Kau petik mangga tu, tumbuh balik, keluar balik buah mangga. Kau petik, pesen apa ni? Pokok apa ni? Baja cap apa? Canggih gila baja engkau. Maka Nabi kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, ma hadza? Maka Nabi kata, wahai Jibril, apa ni? Siapa dia orang ni? Buat amalan ataupun bercucuk tanam terus tumbuh dapat hasil hari itu juga. Maka apa kata Jibril? Haula'il mujahiduna fi sabilillahi tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Maka apa kata Jibril alaihi salatu wasallam, wahai Muhammad, itulah orang-orang yang ketika hidup dahulu berjuang berjihad fi sabilillah. Allahu akbar. Tudha'afu lahumul hasanah, digandakan bagi mereka pahala. Satu pahala yang mereka buat digandakan dengan berapa banyak? 700 dhi'fin, kepada 700 kali ganda. Semua amalan yang diorang buat digandakan sebanyak 700 kali ganda. Allahu akbar, besar pahala diorang. Dan apa-apa yang mereka infakkan, Allah akan bergantikannya. Dan Allah lah sebaik-baik rezeki. Oh, macam gitu. Ya. Okey, kita teruskan perjalanan wahai Muhammad. Nabi pun berjalan lagi. Dekat mana ni? Masih lagi langit pertama, kalau ikut setengah riwayat. ثم أتى على قوم ترضه رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر عنه من ذلك شيء فقال ما هؤلاء يا جبريل. Sekali kan Nabi ditunjukkan kepada satu manusia. Allahu akbar. Apa cerita dia orang ni? Kumpulan ini kerjanya apa? Menghempuk kepala mereka dengan batu. Kau tu bersepai kepala. Kullama rudikhat, bila dia hempuk, bersepai kepala, adat kama kanat, kepala dia bercatur, jadi balik kepala. Kan, tempurung kepala, otak, jadi balik. Lepas tu, hempuk lagi, bersepai, otak menyembur, tengkorak berserabai, jadi balik. Tak putus-putus. Allahu akbar, teruknya. Maka apa kata Nabi? Maha ula ya Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka ni? Apa hal dia orang ni teruk sangat wahai Jibril? Apa kata Jibril? Haula'il ladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis salatil maktubati. Allahu akbar. Wahai Muhammad,
itulah mereka-mereka, setengah riwayat kata itulah umat kau yang tatasaqalu ru'usuhum, yang mereka ni berat kepala mereka untuk mendirikan sembahyang fardu. Bukan tak sembahyang kau tu tak, dia sembahyang, tapi dia sembahyang last minute, suka sangat melewat-lewatkan sembahyang tanpa ada sebab syarak, tanpa ada keuzuran syarak, lalu dihempuk kepalanya besok dekat padang mahsyar ataupun dekat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Tatasaqal ru'usu man salatil maktubati, payah nak bangkit sembahyang jemaah. Ingat tu, guang ni. Oi. Ingat tu. Ni budak daripada aku ni. Ingat tu. Sembahyang jangan payah sangat. Kalau kerja, bangun. Sembahyang. Jangan nak relax, hempuk kepala kau sekarang. Ingat tu. Maka dihempuk kepalanya dekat di akhirat besok, bersepai kepada mereka. Ini orang yang melewatkan sembahyang, kau tahu? Kau bayang kalau yang tak sembahyang macam mana? Lagi teruk yang tak sembahyang. Masya-Allah. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, jom teruskan perjalanan. Thumma ata'ala qaumin ala iqbalihim riqa' ala adbarihim riqa'un يسرحون كما تصح الإبل والنعم ويأكلون الضريع والزقوم ورطف جهنم وحجاراتها فقال ما هؤلاء يا جبريل. Lalu Nabi ditunjukkan dengan pandangan yang ketiga pula. Jumpa kaum yang ketiga. Apa cerita yang ketiga ni? Satu jenis manusia, di hadapan mereka ada pokok berduri, di belakang mereka ada pokok berduri. Yasrahuna kama tasawul ibil wa ni'am, dan mereka ni meragut makan pokok berduri itu macam unta. Setengah riwayat kata dia punya bibir, mulut dia orang tu muka orang, badan orang, bibir unta begitu. Aku tak kerti lah macam mana. Dalam makan duri, yakuluna ad-dari', dan mereka makan sejenis buah dalam neraka. Dari', na'udzubillah min zalik, zaqum wa radfa jahannam wa hijaratiha. Diorang makan batu-batu neraka jahannam. Teruk, melolong-lolong, menjerit-jerit, tapi makan juga. Maka Nabi kata, maha ula ya Jibril. Apakah mereka ini? Siapakah mereka ni, wahai Jibril? Apa jawapan Jibril? Kau tahu tak siapa diorang ni? Haula illadzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma zalamahumullahu syai'an wa ma Allahu bizallami lil 'abid. Inilah mereka-mereka yang ketika di atas dunia dahulu tak pernah bayar zakat, kedekut. Berkira kau tahu tak? Berkira. Dia simpan duit dia, ingat boleh buat bom apa duit kau tu, kan? Dia simpan kemut seorang, kau tahu tak? Lepas tu kena ingat, zakat ni aku cakap dengan korang, bila time dah cukup haul nisab dia, korang kena keluarkan terus. Zakat ni ibarat kalau kita simpan buah-buah dalam, contoh dalam peti, dalam kotak kan. Ada 12 biji buah, contoh buah pelam ada 12 biji. Tiba-tiba sebiji buah dah rosak, dah buruk. Kau kena keluarkan buah tu, kau buang. Jangan kau biarkan buah tu dalam kotak tu. Kenapa? Kalau kau biarkan buah yang buruk tu duduk dalam kotak tu, nanti buah yang buruk ni akan merosakkan buah-buahan yang elok. Itulah ibarat zakat. Zakat ni, harta tu bukan milik kita, dah milik orang lain. Kalau kau kata, biar lu, relax lu, kau kedekut tak nak keluarkan, kau tengoklah nanti. Harta zakat tu akan merosakkan harta-harta yang lain. Menjangkit habis dia punya virus, bakteria, coronavirus dia tu. Merebak habis, rosak harta kau. Adalah rosaknya tu. Sama dia meniaga tak untung, meniaga rugi, kena kelentong, kena kelepek, kena rompak, na'udzubillah min zalik, kena. Maka zakat ni bila dah sampai haul nisab dia, keluarkan. Itu bukan hak kita dah, hak orang lain. Maka orang ni besok dekat padang mahsyar di hari akhirat, macam mana sesaan mereka memakan duri-duri dan memakan buah zakum dan batu-batu neraka jahannam, na'udzubillah min zalik. Lalu Jibril kata, kita teruskan perjalanan wahai Muhammad. Masih lagi pada langit yang pertama. Summa ata'ala qaumin, yang ke berapa ni? Yang kelima. Summa ata'ala qaumin baina aydihim lahmun nadijun fi qidrin wa lahmun akhara nay'un fi qidrin khabith faja'alu ya'kuluna minan nay'il khabith wa yada'una an-nadija at-tayyiba. Faqala ma haula ya Jibril. Tiba-tiba Nabi ditunjukkan ada satu kumpulan manusia. Buat apa ni? Diorang ni
Depan diorang ni ada 2 hidangan, kau tahu tak? Satu hidangan daging yang elok, yang fresh. Orang kata yang masak lah, senang cerita, yang elok. Satu lagi, sebelah mereka ada satu daging yang buruk, berulat, hanyir, berlendir, busuk. Kau tahu tak? Suka budak ni. Tak apa, kau suka tak apa. Tak apa, kau suka. Kau tak apa boleh suka. Sebab kau bawah umur. Apa dia buat? Tiba-tiba faja'alu ya'kuluna minan nayil khabith. Tiba-tiba dia orang ni makan daging yang busuk. Macam zombie. Makan yang berlendir-lendir, yang busuk-busuk, kau tak. Daging elok ada, makan yang busuk. Ibarat kan, contohlah na'udzubillah kan, orang bagi kau 2 hidangan. Satu, siakap sweet sour. Siakap sweet sour, sedap gila. Tiba-tiba tepi satu lagi ada apa? Sibuk babi. Gula sour. Kau tahu tak? Kan, berlandir-landir, berulat-ulat. Dia malantaknya yang tak elok. Na'udzubillah. Maka Nabi kata, siapakah mereka ni, wahai Jibril? Apa hal gila dua ni? Benda elok ada dia ambilnya, benda yang tak elok. Apa kata Jibril? Faqala hadha ar-rajul min ummatika takunu indahu al-mar'atu al-halalu at-tayyibu fayati imra'atan khabithatan fayabitu indaha hatta tusbiha. Na'udzubillah min dhalik. Wal mar'atu takumu min indi zawjiha halalan tayyiban fatati rajulan khabithan fatabitu indahu hatta tusbiha. Itulah di kalangan umat kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat siapa dia? Seorang suami yang dekat rumahnya ada isteri yang halal baginya, yang sah baginya. Tiba-tiba jantan ni, kau tahu tak, dia keluar cari bini lah pula, cari perempuan lain. Na'udzubillah min zalik. Berzina di luar rumah. Na'udzubillah min zalik. Duduk dengan perempuan khabithah, perempuan yang tak elok tadi. Dia duduk meranda dengan perempuan tu, kau tahu tak, sampai subuh, sampai besok pagi. Na'udzubillah min zalik. Begitu juga Nabi kata, umat kamu yang perempuan ni, ada suami kat rumah. Dia kata, semalam ni saya ada kerja lah bang, saya ada overtime lah. Banyaklah overtime kau tu. Padahal pergi merendek, tak mana mangkuk aku tak tahu. Dia pergi merendek kat luar, kau tahu tak, dengan jantan mana, na'udzubillah min zalik, berzina. Maka apa kata Nabi, apa kata Jibril? Itulah jenis umat kau yang ada isteri yang bagus, yang sah baginya. Dia keluar rumah pergi cari betina, pelacur, na'udzubillah min zalik, duduk dengan diorang. Begitu juga perempuan, yang isteri yang perempuan ni, dia ada suami, duduk kat rumah, ada suami. Ni pula ni musim kuarantin, musim corona ni kan, duduk je lah kat rumah. Aku cakap dengan orang, kita di rumah ni, tengok muka bini dapat pahala, kau tahu tak? Tengok muka lelaki pun dapat pahala. Tidur malam peluk lelaki bini pun dapat pahala. Kau nak apa lagi? Lepas tu rugi yang tak kahwin, kau rugi. Kan, untung kahwin. Kuang. Okey, jadi orang yang cari benda lain, cari yang haram, besok dekat hari akhirat, apa balasannya? Mereka akan makan daging-daging yang busuk, bergulat, berlendir, dan dia tinggalkan daging yang fresh, yang elok. Oh, begitu ya? Ya, begitu. Jom kita teruskan perjalanan. Lalu Jibril alaihi salatu wassalam bawa lagi Nabi. Yang keenam, thumma ata ala khashabatin ala tariqi la yamuru biha thawbun illa syaqqathu wa la shay'un illa haraqathu. Qala hadha, ma hadha ya Jibril? Tengah-tengah berjalan dengan Jibril, tiba-tiba tengah on the way jalan tu ada sebatang kayu tengah-tengah jalan. Bila je ada orang lalu ke, kayu tu mesti kerja dia, ke kayu ni dia macam cari orang, kau tahu tak? Kan orang lalu kan, dia mesti cari orang. Dia mesti terkait kerja dia macam mengait kain orang. Ada je. Dia memang sangkut koyak kain orang kalau lalu kat dia ni. Apa hal ni? Apa hal kayu ni bergerak-gerak ni? Suka sangat cari kain orang koyak rabak ni Maka apa kata Jibril? Hadza mithlu aqwami min ummatika
yaquduna 'ala tariq fayaqta'unahu. Itulah perumpamaan umat kamu wahai Muhammad. Yang mereka ni kerja mereka merompak di jalanan. Tu kerja dia orang. Ini bukan seksaan tau, ini perumpamaan. Ya, ibarat orang yang suka mengacau orang ni seperti kayu di tengah jalan yang suka menyekat perjalanan manusia. Diteruskan lagi perjalanan yang ketujuh. Summa ata ala rajulin qad jama huzmata hatabin azimatin. Qad jama huzmata hatabin azimatan la yastati'u hamluha atau la yastati'u hamlaha wa huwa yazidu 'alayha. Lalu Nabi ditunjukkan satu pemandangan. Apa dia? Ada seorang lelaki ni, dia ni pikul kayu, kau tahu tak, dekat belakang dia. Dia pikul kayu tu, banyak kayu tu. Dia tak larat. Dia tak larat. Dia tambah lagi, letak lagi. Lepas tu terangkan, tak larat. Dah tak larat, kau letaklah kayu tu mangkuk. Oi, tak, dia tambah lagi. Gila apa kau ni? Tak payah tambah lah. Kurangkanlah kayu tu. Tak, nak lagi. Apa gila sangat dia ni? Wa huwa yazidu 'alaiha. Dia tambah lagi. Dia tak larat pun. Maka apa kata Nabi Muhammad? Mahadha ya Jibril. Apa hal ni Jibril? Siapa ni Jibril? Apa kata Jibril? Kau dengar ni elok. Hadha rajulu min ummatika yakunu alaihi amanatun nasi la yaqdiru ala adaiha wa huwa yuridu an yahmila 'alaiha. Itulah umat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika hidup dulu suka sangat pegang jawatan. Dia tak layak pun, dia suka pegang jawatan. Semua jawatan dia nak rembat belaka. Lepas tu jangan. Jawatan ini engkau akan menyesal besok di hari akhirat. Innaha lanadamatun wa innaha la khasaratun amamallahi yawmal qiyamati. Kau akan menyesal di hari akhirat. Tak payahlah, ya. Kalau siapa-siapa yang berangan nak jadi Perdana Menteri, kita tak payah. Udahlah, cukup udah insaf lah. Tak payahlah kita. Benda-benda jawatan ni benda mengarut belaka. Lainlah kalau dah tak ada orang dan kita kena pegang jawatan, pegang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita yang nak terhegeh-hegeh nak jawatan, tak payah. Kau besok kat padang mahsyar besok, teruk kau nanti, na'udzubillah min zalik. Maka diteruskan lagi perjalanan pada langit yang pertama. Summa ata ala qaumin tuqradu alsinatum wa shifahuhum bimaqarid min hadidin kullama quridan 'adat kama kanat la yufattaru anhum min dhalika shay'un qala ma haula ya Jibril. Kemudian Nabi ditunjukkan pemandangan yang ke-8. Apa dia? Satu kaum tuqradu alsinatuhum, digunting lidah mereka. Na'udzubillah min zalik. Lidah digunting, putus. Bukan sekadar lidah dengan syifahuhum. Ni bibir syifah. Ni. Ini aku buat panjang ni. Macam bibir Donald Duck. Dikerat, dipotong. Lidah pun kena potong, bibir pun kena potong. Melolong. Ya Allah. Menjerit-jerit. Bila dipotong tu, na'udzubillah, kita ni kalau makan tergigit lidah, tergigit bibir pun boleh melompat. Kau tahu tak? Ini pula dipotong, aku tengok. Sekali Nabi kata, dah dipotong, pop, jadi balik bibir tu, lidah jadi balik. Jadi balik. Datang pula gunting tu, dia gunting balik. Menjerit. Jadi balik, gunting lagi gunting. Ya Allah, sampai bila ni? Tak putus-putus. Maka apa kata Nabi? Wahai Jibril, siapa ni? Apa kata Jibril? Haula'i khutaba'ul fitnati. Itulah umat engkau yang masih hidup dulu suka buat fitnah. Kau jangan main-main. Yang suka buat viral cerita tak apa-apa benda ni, yang suka fitnah orang ni, kau tengok mulut kau besok macam mana. Na'udzubillah min zalik. Mulut kena gunting, tak putus-putus. Na'udzubillah min zalik. Berterusan siksaannya. Apa kata Jibril? Jom teruskan lagi perjalanan. Summa ata ala juhrin saghirin yakhruju minhu thurun azimun
فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال ما هذا يا جبريل. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan satu pemandangan. Apa pemandangan ni? Pemandangannya ada satu lubang kecil, lubang tu kecil. Kecil tu lubang tu mana ni? Contoh. Tiba-tiba ada contoh di lubang kecil ni. Tiba-tiba ada keluar. Wah, apa dia? Keluar Thawrun azim. Apa benda? Alamak, lembu besar bapak. Ni macam lubang ni kan. Ni macam cerita zombie, cerita spesies apa benda aku tak cerita tu. Keluar gitu. Dah keluar, lubang tu pun tertutup. Tiba-tiba lembu besar bapak ni nak masuk balik kat lubang. Tak boleh masuk. Dia nak masuk tak boleh. Nak masuk tak boleh. Hai, apa ni? Apa hal ni wahai Jibril? Maka apa kata Jibril? Hadza rajulu yatakallamu bil kalimati al azimati thumma yandamu 'alayha fala yastati'u an yaruddaha. Itulah umat kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia ni masih hidup dulu, dia pernah cakap perkataan yang tak elok. Dia cakap benda tak elok dan terlepas perkataan itu dan tak boleh nak tarik balik. Jangan main-main. Ibarat seperti apa? Ibarat seekor lembu yang besar keluar daripada lubang yang kecil, nak masuk balik dah tak boleh. Itu siapa dia? Orang yang pernah cakap benda tak elok, nak tarik balik tak boleh. Ataupun orang yang dia kata dia umpat tu dah meninggal dunia tak ke mana, wallahu alam, tak boleh tarik balik. Na'udzubillah min zalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan. Tiba-tiba thumma ata ala wadin fawajada rihan tayyibatan baridatan wa riha miskin. Tiba-tiba Nabi lalu dekat satu kawasan lembah. Lembah tu ada angin sejuk. Warihin misk, bau wangi, sedapnya. Wasami'a sautan, dan ada suara. Faqala, maka apa kata Nabi? Ya Jibril, ma hadhihi rihu tayyibatul baridah, wa ma hadha al-misk, wa ma hadha as-saut. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, angin apa yang sejuk ni? Dia adalah sejuk, engkau tahu tak? Wangi. Angin tu wangi. Engkau mana? Kita mana? Pernah atas dunia dapat angin wangi? Mana ada? Lainlah kalau kau duduk kat dapur, orang masak nasi lemak ke bawah lemak-lemak tu. Sedap. Tu dia cerita. Itu orang masak kat dapur. Ini kau duduk dekat playground, tiba-tiba bau wangi. Kita ni pelik. Kalau bau wangi kata hantu. Hantu angah kau. Jadi, bau wangi. Ma hadzal misk. Nabi kata, bau apa wangi ni? Angin apa sejuk ni? Padahal suara apa ni? Suara cantik. Apa kata Jibril? Hadza sautul jannati. Inilah suara syurga. Allahu Akbar. Apa kata syurga ni? Kau dengar ni, syurga kata apa? Taqulu ya Rabb atini ma wa'adtani faqad kathurat ghurafi wa istibraqi wa hariri wa sundusi wa abqari wa lu'lu'i wa marjani wa fiddati wa dhahabi wa akwabi wa sahafi wa abariki wa marakibi wa asali wa ma'i wa khamri wa labani fa'atini ma wa'adtani. Apa kata syurga? Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah kau janjikan selama ini. Maknanya apa? Syurga ni, dia tak sabar nak tunggu orang-orang masuk syurga, ahli-ahli syurga ni. Dia tak sabar. Dia tak sabar menunggu kita. InsyaAllah kita semua ahli syurga belaka. Amin. Amin. Kelakau dan seram. Memang seram pun. Jangan main. Jadi, syurga kata apa? Ya Allah, berikan apa yang kau janjikan padaku selama ini. Bilik-bilikku terlalu banyak.
Istibrak dengan makna sutera. Sutera-suteraku terlalu banyak. Kemewahan-kemewahanku terlalu banyak. Permata-permataku, perak, emas, akwab, bekas sahaf, pinggan, mangkuk, abarik, teko lah kita kata, wa marakibi, kenderaan, wa asali, madu, air, arak, wa labani, susu, banyak sangat. Mana orangnya bila nak masuk ni ya Allah? Bila nak masuk ni ya Allah? Fa'atini ma wa'atani. Apa kata syurga? Ya Allah, berikan kepada aku janjimu. Mana ahli syurga ya Allah? Syurga tu minta engkau tu, dia minta kita ni masuk. Harap-harap kita masuk belakang insya-Allah. Amin. Amin. Faqal, maka kata Allah Taala, laki kullu muslimin wa muslimatin wa mu'minun wa mu'minatin wa man amana bi wa bi rusuli wa amila salihan wa lam yushrik bi wa lam yattakhidha min duni andadan wa man khashiyani fahuwa amin wa man sa'alani a'taytuhu wa man aqradani jazaituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu inni ana Allahu la ilaha illa ana la akhliful mi'ad wa qad aflahal mu'minun wa tabarakallahu wa ahsanul khaliqin. Kata Allah, wahai syurga, bagi engkau yang bakal menduduki engkau ni besok, siapa dia? Setiap orang Islam di kalangan lelaki dan orang Islam di kalangan perempuan, yang beriman di kalangan lelaki dan yang beriman di kalangan perempuan. Kita semua insya-Allah. Amin. Man amana bi, siapa yang beriman dengan aku, beriman dengan Rasulku, beramal dengan amalan yang saleh, tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu, tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun, dan siapa yang takut kepada aku, maka dia diberikan keamanan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku memberikan kepadanya. Dan siapa yang memberi pinjaman kepadaku, aku akan balas. Mana pinjaman, mana apa dia? Kita bersedekah, Allah Ta'ala balas sedekah kita nanti. Dan waman tawakkala alayya kafaituhu, siapa yang bertawakal kepadaku, akulah mencukupi segala-galanya baginya. Maka apa kata Allah? Inni anallah, akulah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku tidak akan memungkir janjiku. Maka beri untunglah orang-orang yang beriman. Apa kata syurga? Qad raditu, aku redha ya Allah. Kata syurga. InsyaAllah kita semua masuk syurga. Amin. Apa kata Nabi lagi? Thumma ata ala wadin, tiba-tiba Nabi lalu dekat satu kawasan lembah. Fasami'a sautan munkaran, Nabi dengar satu suara yang amat mengerikan. Suara jeritan. Suara yang mengerikan. Wa wajada rihan muntinatan, dan bau yang amat busuk gila. Oh, batuk kau, jangan main-main. Busuk gila aku batuk ni Batuk. Faqala, maka apa kata Nabi? Mahadhi rihu ya Jibril. Bau apa ni wahai Jibril? Busuk gila bau ni. Wa mahadha saut, suara apa ni wahai Jibril? Apa kata Jibril? Hadza sautu jahannam, inilah suara neraka jahannam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Apa kata neraka jahannam? Ya Rabbi, atini ma wa'atani, ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau janjikan selama ini. Faqad kathrat salasili wa aghlali, terlalu banyak rantai-rantai dan belenggu-belengguku. Wa sa'iri wa hamimi, dan api-apiku yang amat menyala-nyala. Wa dhari'i wa ghassaki wa azabi, dan buahan-buahan dhari', ghassak, azab, ni semua jenis-jenis azab-azab neraka belaka ni. Wa qad ba'uda qa'ri wa ishtadda harri, dan terlalu dalam jurang nerakaku. Kau nak tahu jurang neraka di dalam macam mana kan? Kita take 5 sekejap. Pernah sekali Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Duduk. Tiba-tiba dengar berdegung. Bunyi macam benda jatuh. Berdegung. Sahabat kata, bunyi apa tu ya Rasulullah? Nabi kata, itulah bunyi sebiji batu, contoh, yang dijatuhkan daripada, contoh, ni tebing ni. Ni batu aku. Ni batu ni jatuh dekat tebing neraka jahanam ni, jatuh. Tu jatuh.
Jatuh ni selama apa tahun? 70 tahun. Tak apa. 70 tahun baru jatuh neraka Jahannam. 70 tahun. Ya Allah, dalamnya neraka Jahannam 70 tahun. Lepas tu ibarat kan, kalau kita jatuhkan batu tu sekarang ni, tak sampai lagi lah. Kalau ikut umur saya ni, tak sampai lagi. Masih on the way perjalanan. Tak sampai lagi. Itulah nak kabarnya, teruknya dalamnya neraka Jahannam, lembah neraka Jahannam. Maka apa kata neraka Jahannam? Washtadda harri, dan terlalu panas apiku. Fa'atini ma wa'atani, maka ya Allah, berikan janji-janjimu kepadaku. Siapa yang masuk dalam aku ni ya Allah? Maka apa kata Allah? Laka kullu musyrikin, bagi kamu setiap orang kafir musyrikin akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Okey. Lepas tu Nabi pun dalam setengah riwayat cerita kan, tiba-tiba Nabi bau wangi. Bau wangi sangat-sangat. Bau wangi. Bau apa ni? Apa kata Jibril? Nabi kata, bau apa ni ya Rasul? Bau apa ni wahai Jibril? Maka apa kata Jibril? Hadhi raihatu mashitah. Itulah bau. Siapa dia? Mashitah. Mashitah ni tukang sikat anak Fir'aun. Satu hari Mashitah ni ambil sikat. Mana sikat apa? Tak payah saja je. Duk sikat. Mana sikat? Mana sikat? Mana kepala Ifah? Mana kepala Ifah? Abah ni kan. Sinilah kepala Ifah. Ifah tak aurat tak apa. Dia pun sikat. Sini. Abang nak buat demo. Sinilah. Cepat. Luat. Nampak budak kecil ni? Ni budak kecil ni. Ni nampak rambut dia ni. Dia pun, ni bukan anak Fir'aun ni, anak aku ni boy. Dia pun tengah sikat. Tapi terpocok pula engkau. Tiba-tiba sikat. Pup, terjatuh sikat. Apa kata masyarakat? Allah. Dia sebut Allah. Okey, terima kasih pelakon anak Fir'aun. Dia pun kata Allah. Bila dia kata Allah, anak Fir'aun kata, Bibi cakap apa tadi Bibi? Allah lah. Allah tu siapa? Apa kata? Mashitah ni bahasa Arab daripada perkataan mishtun. Mishtun ni sikat, mishtun. Mashitah, tukang sikat perempuan. Lalu apa kata Mashitah? Rabbi wa rabbukillahu, Tuhan aku dan Tuhan kau Allah. Bila dia kata, ada Tuhan saya pada bapa aku. Bapa aku maintain Tuhan tu tak. Setakat ni bapa aku tak pernah letak jawatan tau, maintain. Tak ada. Tuhan aku dan Tuhan kau dan Tuhan bapa engkau ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengadu dekat bapa dia lah, Fir'aun tu. Fir'aun bila tahu kurang ajar punya bibi, mai sini kau. Lalu dibawa seluruh keluarga Mashitah dan dibakar hidup-hidup. Auzubillah min zalik. Dan akhirnya Mashitah ni syahid radhiyallahu taala anha, dan baunya Nabi sempat cium ketika dalam perjalanan Al-Mi'raj. Minum air kejap. Okey. Ya, satu keluarga masuk dalam api yang dibakar oleh Fir'aun. Barulah Nabi SAW naik ke langit yang kedua. Baru naik langit kedua. Thumma sa'idna ila as-sama'i thaniyati. Fa idza ana bi rajulin ahsana ma khalaqa Allah 'azza wa jalla. قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب قلت يا جبريل من هذا. Lalu aku naik langit yang kedua, Nabi kata. Tiba-tiba di langit kedua, Nabi melihat seorang lelaki yang handsome sangat. Berapa harakat tu? 12 harakat. Handsome. Lawa gila. Nabi kata, قد فضل الناس بالحسن. Allah gunakan kecantikannya terlalu handsome. Kal qamari lailatal badri ala sa'iril kawakibi.
keterampilannya lelaki ini ibarat seperti malam bulan purnama mengambang di malam hari. Gitu. Malam gelap gulita, ada bintang-bintang bergemerlapan, tiba-tiba keluar bulan. Kan gelap gitu. Tiba-tiba datang bulan. Okey. Maka Nabi kata, siapa ni wahai Jibril? Siapa yang handsome ni? Siapa dia? Qala, maka kata Jibril, hadza ahuka Yusuf wa ma'ahu nafar min qaumihi fasallamtu alaihi wa sallama alayya. Maka Jibril kata, itulah dia Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf. Dan bersama dengan Nabi Yusuf itu ada beberapa kaum dia. Maka Nabi kata, Assalamualaikum. Nabi ucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, Waalaikumsalam ya Muhammad. Summa saitu ila sama'i thalithati. Kemudian kami meneruskan perjalanan naik ke langit yang ketiga. Fa idza ana bi Yahya wa Isa alaihi wassalatu wassalam. Tiba-tiba dekat langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan siapa dia? Dua orang Nabi. Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Wa ma'ahuma nafar min qaumihima. Dan bersama-sama dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, ada satu kumpulan di kalangan kaumnya. Fasallamtu alaihima wa sallama alayya. Lalu aku mengucapkan salam kepada mereka berdua. Assalamualaikum kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Dan mereka berdua menjawab salam bagi aku. Summa sa'aitu ila sama'i rabi'ati. Kemudian Nabi kata, aku naik ke langit yang keempat. Fa idza ana bi Idris alaihi salatu wassalam. Qad rafa'ahu Allah azza wa jalla makanan 'aliyan fasallamtu alaihi wasallam alayya. Nabi bertemu dengan Nabi Idris pada langit yang keempat. Nabi Idris ni, cerita dia yang pernah anda baca, kalau anda silap minta maaf, Allah pernah jemput dia naik ke langit dan dilihat pemandangan syurga. Dia tengok, lawa gila. Dia tengok syurga tu lawa, memang lawa gila syurga ni. Lalu Nabi Idris tak nak turun ke bumi, tak nak turun. Allah kata, tak boleh, kau kena turun. Tak nak turun. Tak boleh, kena turun. Tak nak turun. Ada setengah ulama kata, lalu Nabi Idris ni dimatikan dalam syurga. Dia tak diturunkan ke dunia. Sebab apa? Sebab Nabi Idris kata, engkau dah janji ya Allah, sesiapa yang kau masukkan syurga, sesiapa yang kau masukkan dalam syurga, takkan keluar. Aku dah masuk, aku tak nak keluar dah. Itu kata Nabi Idris AS, menyebabkan dia ni dikurniakan kematian dalam syurga. Wallahu a'lam. Wa rafa'nahu makanan 'aliyan. Dan kami angkat Idris ini di tempat yang tinggi. Dan Nabi Idris lah orang yang pertama menulis, ya, yang menggunakan alat tulis, pensel ke apa ke, Allahu a'lam. Thumma saitu ila sama'il khamisati. Kemudian Nabi SAW diangkat ke langit yang kelima. Fa idza bi Harun alaihi salam. Lalu Nabi SAW bertemu dengan Nabi apa? Nabi Harun. Tiba-tiba Nabi tengok dekat Nabi Harun ni ada apa, engkau tu tak? Wa nisfu lihyati bayda'u wa nisfuha sauda'u. Janggut Nabi Nabi Harun ni panjang. Separuh janggut Nabi Harun ni putih, separuh lagi hitam. Takadu lihyatu tusibu surata min tuliha. Dan panjangnya janggut Nabi Harun sampai hampir-hampir mencecah pusatnya. Panjang sampai ke pusat. Janggut Nabi Harun ni separuh putih, separuh hitam. Saya ingat. Saya ingat. Give up. Alamak, baranglah korang ni. Ceritanya, kan masa Nabi Musa SAW pergi naik ke Bukit Turu Saina, ambil apa? Menerima Taurat. Selama berapa lama? 40 hari kan. Nabi Musa pun turun, tengok-tengok Bani Israel sembah patung lembu. Kurang ajar korang sembah patung lembu. Mengamuk Nabi Musa. Maka Nabi Musa ni, dia cari siapa dia? Dia cari Nabi Harun. Sebab Nabi Harun tu diamanahkan untuk jaga
Bani Israel. Dia pegang Nabi Harun, dia pegang janggut Nabi Harun ni hitam, kau hitam. Dia pun pegang. Dia buat gini kau tak, tiba-tiba janggut yang hitam bawah ni jadi putih. Putih? Kau faham tak aku ni? Kau please believe it or not. Yang ni hitam, bawah ni putih. Power gila kau tahu tak? Padahal tak kerti aku nak cakap. Ibarat jadi pucat. Kan? Kalau tangan kita ni kan ada darah kan. Kagak begini. Pucat sikit. Jadi pucat. Gitulah janggut tu dipucat kau tahu tak? Tu power tak power Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka panjang janggut Nabi Harun sampai ke pusat dia. Faqultu ya Jibril, maka berkata Nabi Muhammad, wahai Jibril, siapa ni? Nabi tak kenal. Apa kata Jibril? Hadzal muhabbabu fi qaumihi, inilah orang yang disayangi di kalangan kaumnya. Hadza Harun bin Imran, inilah Nabi Harun bin Imran bersamanya kaumnya. Maka Nabi kata, Assalamualaikum ya Harun. Nabi Harun jawab, Waalaikumsalam ya Muhammad. Thumma saitu ila sama'i sadisati. Lalu Nabi SAW meneruskan perjalanan naik ke langit yang ke-6. Faiza ana bi Musa bin Imran. Lalu aku bertemu dengan Nabi Musa bin Imran. Rajulun Adam kathiru sya'ri. Law kana alaihi qamisan lanafadha sya'ruhu duna al-qamis. Dia kata dekat sini, dalam apa yang Nabi tengok dalam peristiwa Al-Mi'raj ini, Nabi Musa ni kulit muka dia ataupun warna kulit badan dia, dia taklah putih macam orang Arab kan. Dia punya kulit dia sawo matang lah. Mungkin orang kata nak kata gelap pun tidak. Sawo matang mungkin macam kita lah kulit dia kot. Tapi rambut dia panjang. Panjang, mengurai. Dia kata apa? Kalau Nabi Musa ni pakai baju panjang, jubah, contoh pakai jubah, dia punya rambut tu boleh mencecah tanah. Mak kau, panjang gila. Rambut Nabi Musa tu panjang, mengurai. Woi, suspend. Fa'idha huwa yaqul. Sampai-sampai dekat situ, berlaku dialog. Nabi Musa, Allahi min hadha. Bal hadha akramu ala Allah ta'ala minni. Apa kata Nabi Musa? Orang duk kata daripada dia ni, tapi dia ni lebih mulia daripada aku. Sebab apa kan? Nabi Musa kan dia punya gelaran apa dia? Gelaran dia apa? Kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa kata, aku ni paling bagus. Tiba-tiba ada orang lagi bagus pada aku. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Khadir lah, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi, siapa ni? Masa tu Nabi tak kenal lagi. Siapa ni wahai Jibril? Jibril kata, hadza ahuka Musa bin Imran wa ma'ahu nafar min qaumihi fasallamtu alaihi wasallam alayya. Bersama Nabi Musa ada pengikutnya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam, Assalamualaikum ya Musa. Nabi kata, Waalaikumsalam ya Muhammad. Summa sa'idtu ila sama'i sabi'ati. Lalu Nabi pun naik ke langit yang ketujuh. Sampai langit ketujuh. Fa idza ana bi abina Ibrahim khalilillahi ar-Rahman alaihi salam sanada dhahrahu ila al-baitil ma'mur ka ahsanir rijali. Nabi SAW jumpa Nabi Ibrahim pada langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim ni, masa Nabi jumpa dia sedang bersandar. Bersandar relax. Dia bersandar dekat mana? Baitul Ma'mur. Tahu Baitul Ma'mur? Contoh ini Kaabah, ni Baitul Maqdis, ini Kubatul Sakhra. Baitul Ma'mur ni contohlah, ini Kaabah. Jadi atas Kaabah ni sampai ke langit langit ketujuh, ada satu tempat dipanggil apa? Baitul Ma'mur. Jadi lokasi dekat mana? Betul-betul orang apa? Beratas mana? Bertentangan dengan ruang udara Kaabah. Sampai ke langit ketujuh ada apa?
ada Baitul Ma'mur. Ada Baitul Ma'mur. Maka Nabi SAW, Nabi Ibrahim bersandar dekat Baitul Ma'mur. Ka'ahsani rijal. Nabi Ibrahim ni handsome orangnya. Maka apa kata Nabi SAW? Ya Jibril, man hadha? Siapa ni wahai Jibril? Kata Jibril, hadha abuka Khalilur Rahmani ma'ahu nafar min qaumihi. Inilah bapa kamu wahai Muhammad. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Khalilullah, diberi gelaran Khalilur Rahman atau Khalilur Rahman, Khalilullah. Fasallamtu alaihi wa sallama alayya. Lalu aku pun mengucapkan salam kepadanya dan dia mengucapkan salam kepadaku. Ada setengah riwayat menceritakan Ana pernah dengar riwayat ni. Ana tengok dia mungkin daripada salah seorang ulama Al-Azhar Kenapa masa kita baca tahiyat kita mesti kata Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa dikhususkan nama Nabi Ibrahim? Ada ulama yang ana pernah baca fatwa mengatakan sebab ucapan salam Nabi Ibrahim diletakkan dalam tahiyat. Kenapa? Kerana pada malam Al-Isra wal Mi'raj, ketika semua Nabi Rasul, apabila Nabi bertemu dengan mereka, Nabi yang mulakan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia kata, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Illa Ibrahim, kecuali Nabi Ibrahim. Dia nampak Nabi Muhammad, dia kata, Assalamualaikum ya Muhammad. Dia ucap salam dulu. Maka dengan sebab itulah Allah muliakan namanya, disebutkan dalam At-Tahiyyat. Itu saya pernah baca dalam fatwa ulama Al-Azhar kata tak ana. Wa idza ana bi ummati syatraini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, di langit yang ketujuh inilah aku melihat umatku ada dua kumpulan. Syatrun alaihim thiyabun bidun ka'anhal qaratis. Satu bahagian umatku memakai pakaian serba putih seperti kertas yang putih. Wa syatrun alaihim thiyabun rumdun. Dan satu kumpulan umatku memakai pakaian yang agak gelap kalanya. Tak ada disebutkan dekat sini. Kenapa? Apa sebabnya? Fadakhaltul baital ma'mur. Maka Nabi kata, aku pun masuk dekat Baitul Ma'mur. Wa dakhala ma'i alladhina alaihim thiyabil bid. Dan ketika aku masuk dekat kawasan Baitul Ma'mur, umat aku yang memakai serba putih ni masuk sekali dengan aku dalam Baitul Ma'mur. Tetapi wa hujibal akharun alladhina alaihim thiyamur rumud. Manakala umat aku yang memakai pakaian gelap tadi tak dibenarkan masuk. Wahum ala khairin. Tapi diorang tu dalam keadaan elok je. Dia bukanlah kena masuk neraka ke tidak, tapi dia tak boleh masuk. Kesian. Siapa yang pakai baju warna rumun, baju warna gelap ni, siapa dia? Wallahu a'lam. Fasalaitu ana wa man ma'i fi Baitil Ma'mur. Harap-harap kita semua termasuk di kalangan yang memakai pakaian yang putih insya-Allah. Amin. Amin. Maka Nabi kata, sampai dekat Baitul Ma'mur, aku pun bersembahyang bersama dengan umat aku tadi yang baju putih tu. Summa kharajtu ana wa man ma'i. Dan aku pun keluar bersama dengan umatku tadi. Qala wal baitul ma'muru yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak la ya'uduna fi ila yaumil qiyamati. Kau tahu tak? Baitul Ma'mur ni, Nabi kata, setiap hari ada 70,000 malaikat. Setiap hari 70,000 malaikat akan masuk dekat kawasan Baitul Ma'mur. Dia masuk sembahyang, takkan keluar-keluar. Basah gila tempat tu, basah gila. Setiap hari 70,000 datang. 70,000 datang. Ustaz Megat ada. Terima kasih Ustaz Megat, doakan ni anak murid Ustaz Megat ni. Ngajar anak dulu masa kat Taman Islam. Minta supaya Allah berkati kita semua insya-Allah. Amin. Jadi apa dia kata dekat sini? Maka Nabi SAW kata apa? Dekat Baitul Ma'mur inilah para malaikat seramai 70,000 akan masuk, tak keluar-keluar. Dr. Charis, sihat doktor? InsyaAllah, semoga doktor sihat insyaAllah.
Dr. Syaris sihat. Memang sihat semua insya-Allah. Amin. Minum air kejap sakit tekak ni. Lek lu, jauh lagi ni. Ingat dekat-dekat Isra' Mi'raj ni. Thumma dufi'tu ila sidratil muntaha. Okey, ada orang tanya. Habis Nabi Adam kat mana? Takkan tak jumpa Nabi Adam? Nabi Adam kat mana? Tengok Padang Mahsyar benda pula kau ni. Mana? Nabi Adam kat mana? Kenapa tak jumpa Nabi Adam? Nabi Adam Nabi dah jumpa awal-awal. Jumpa kat mana? Jumpa dekat langit yang pertama lagi. Ya, dekat langit pertama dah bertemu dengan Nabi Adam. Okey, ya, terima kasih. Kita semua belajar belaka. Ana ni pun tak ada ilmu, tombang-tombang orang aja. Kita tombang-tombang ilmu ulama-ulama dulu, kita tolong baca je. Nabi kata apa? Thumma dufi'tu ila sidratil muntaha. Lalu aku diangkat sampai dekat mana? Satu tempat yang paling tinggi, Sidratul Muntaha. Benda Sidratul Muntaha, nama sebatang pokok. Sebatang pokok yang besar bapak. Ada setengah ulama kata Sidratul Muntaha, pemeluk pokok tu, sepemeluk pokok tu sejauh 500 tahun. Sejauh 500 tahun perjalanan orang yang menaiki kuda yang paling laju. Allah, gila, tak faham aku, pening kepala. Ya, pemeluk pokok tu, dia punya lebar macam mana? 500 tahun kau naik kuda, lalu tak sampai-sampai. Setelah 500 tahun baru kau sampai. Pasal bapak pokok ni. Fa idza kullu waraqatin minha takadu an tughati hadhihi ummati. Allahu akbar. Kau tahu besar mana dia punya daun? Daun pokok Sidratul Muntaha. Nabi kata daun pokok dia, sehelai daunnya, kullu waraqatin, sehelai daun pokok Sidratul Muntaha, hampir menutup umatku. Allah. Maknanya sebesar bumi. Besar bapak daun dia. Ada setengah ulama kata dan setengah riwayat kata dia punya daun sebesar telinga gajah. Itu kecil. Yang ni besar. Fa idza fi 'ainun tajri yuqalu laha salsabil. Dan dekat pokok Sidratul Muntaha ini adanya mata air yang bernama Salsabilah. Dan di situ terbitnya 2 buah sungai. Yang satu dipanggil Kautsar. Semoga kita semua minum di telaga Kautsar insya-Allah. Amin. Dan satu lagi ialah Nahrul Rahmati, dipanggil Sungai Rahmah. Faghtasaltu fihi, Nabi kata lalu aku mandi di situ. Faghufira li ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara, lalu diampunkan semua kesilapan aku dahulu dan yang akan datang. Itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni dufi'tu ilal jannati. Kemudian Nabi dibawa ke mana? Naik ke syurga. Allahu akbar. Sampai-sampai dekat syurga. Fastaqbalatni jariyatun. Nabi bertemu dengan seorang bidadari awet syurga. Fiwit, lawa gila. Lalu aku kata, liman anti ya jariyah? Wahai bidadari, milik siapakah gadis ini? Tiba-tiba apa kata bidadari ni? Ana li Zaid bin Harithah. Gitulah lebih kurang suara dia, aku pun tak tahu. Apa kata Jibril lah pula. Apa kata bidadari ni? Saya milik Zaid bin Harithah. Masya Allah. Anak angkat Nabi. Bidadari dia dah ada, dah siap. Fa iza ana bi anharin min ma'in ghairi asin wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharin min khamrin ladzati lisharibin wa anharin min 'asalin musaffan fa idza rummanuha ka'annahu dalla' 'idhaman wa idza ana bi tayriha ka'anna bukhtikum hadhihi. Jadi Nabi pun dimasukkan dalam syurga. Nabi tengok ada sungai yang banyak, air yang jernih. Ada sungai air jernih. Ada sungai yang diperbuat daripada susu. Masya Allah, susu. Air tu bukan air, susu mengalir. Ni bukan cerita Walt Disney ni, woi. Woi, ni bukan cerita Walt Disney, cerita betul ni. Wa anharin, dan satu sungai pula arak.
penuh dengan arak. Dan satu setengah pula madu. Mak kau, madu kau. Oh, ngeri lah. Dan tiba-tiba Nabi kata, dalam syurga ni ada buah rumman, buah delima. Besar bapak buah delima ni kau tahu. Dan aku melihat burung-burung syurga yang berterbangan. Tahu besar mana burung syurga? Seperti unta. Besar bapak kau, unta. Faqala indaha sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala qad a'adda li'ibadihi salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Maka apa kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang hamba-hambanya yang saleh. Apa dia? Ma la 'aynun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata kepala kamu. Wa la udhunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga kamu. Wa la khatara 'ala qalbi basharin, dan tak pernah terlintas di hati kamu. Benda syurga ni benda yang luar biasa, sangat-sangat hebat. Harap-harap kita semua masuk syurga insya-Allah. Amin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Summa uridat alayya an-naru, dan aku ditunjukkan api neraka. Fa idza fiha ghadabullahu wa zajruhu wa niqmatuhu. Lalu disitulah Nabi SAW melihat kemurkaan Allah, dendam Allah di kawasan di dalam kawasan api neraka. Lau turiha fiha al-hijaratu wal hadidu la akalatha. Kalau dilontarkan batu besi, nescaya akan hancur batu besi tersebut. Summa uliqad duni, dan ditutup pintu neraka. Berdebu, ditutup. Okey, itu semua pemandangan yang Nabi SAW lihat dalam peristiwa Al-Mi'raj. Dan dalam riwayat yang lain, sampai dekat Sidratul Muntaha, ketika itulah apa kata Jibril, wahai Muhammad, aku boleh hantar kau sampai dekat sini je. Wahai Muhammad, kalau aku teruskan perjalanan aku, oh, dah 9 suku dah kita. Sikit lagi kita nak perhabis Al-Mi'raj malam ni. Daripada kau melepak, biar kau dengar kuliah dapat agak pahala. Yang mengah aku tu tak, yang seketika aku, kau orang nganga je. Jadi ketika itulah Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Apa kata Jibril? Kalau aku teruskan perjalanan, wahai Muhammad, lakhtaraqtu, nescaya aku akan terbakar, rentung, hangus. Aku tak boleh teruskan perjalanan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jibril pun tinggalkan Nabi, maka Nabi pun meneruskan perjalanan ke mana? Wallahu a'lamu bis-shawabi. Allah tidak bertempat, Allah tak bertempat, Allah tak bertempat. Dan Allah Ta'ala menggunakan kepada Nabi SAW kefarduan sembahyang. Itu ada khilaf ulama' lah. Ya, ada ulama' kata, Sayyidatina Aisyah kata Nabi tidak melihat Allah. Tapi Abdullah bin Abbas kata, laqad ra'ahu, laqad ra'ahu, laqad ra'ahu. Diulang ketiga kali. Nabi Muhammad nampak Allah, Nabi nampak Allah, Nabi nampak Allah. Sayyidatina Aisyah menafikan. Allah bin Abbas kata nampak. Diulang 3 kali. Khilaf, wallahu alam. Yang penting kita beriman belaka. Maka Allah Ta'ala memfardukan sembahyang. Sebab itulah sembahyang ni nak sebut, nak habaq mai kat kita semua kan. Sembahyang ni satu-satunya kefarduan yang Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW di langit. Puasa, zakat, haji, umrah, semua-semua tu diturunkan hukumnya di dunia. Ya, melalui wahyu diturunkan hukum puasa, hukum zakat, hukum haji, hukum umrah, hukum nikah kahwin, hukum hudud, hukum kisah, semua hukum diturunkan melalui wahyu, turun melalui wahyu. Illa salah, kecuali sembahyang. Sembahyang diturunkan, bukan diturunkan, dijemput naik Nabi. Lalu Nabi SAW menerimalah kewajipan sembahyang. Ada orang tanya, habis tu Ustaz, sebelum Nabi menerima sembahyang pada malam Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi sembahyang apa? Kan peristiwa ni berlaku pada tahun bila? 10 kenabian Nabi. Setengah ulama katakan 10 kenabian Nabi. Mana dah 10 tahun Nabi menjadi Rasul, baru berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Habis sebelum daripada itu, Nabi sembahyang macam mana? Maka ulama kata, Nabi sembahyang mengikut syariat Nabi Ibrahim. Macam manakah sembahyang syariat Nabi Ibrahim? Sembahyangnya hanya 2 waktu sahaja. 2
dua waktu. Satu waktu pagi dan satu waktu petang. Itulah syariat Nabi Ibrahim sehinggalah berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj. Okey. Sikit lagi ni. Last call. Sabar. Bila Allah Ta'ala bagi semayang, Nabi Musa alaihi salam tunggu. Dia kata, wahai Muhammad, lenguh kaki. Wahai Muhammad, apa yang Allah bagi kepada kamu, wahai Muhammad? Nabi kata, furida alayya 50 salatan. Furida alayya wa ala ummati 50 salatan. Difardukan ke atasku dan umatku 50 waktu semayang. 50 waktu? Banyak gila. Wahai Muhammad, is'alhu takhfif. Kata Musa, wahai Muhammad, kau pergi naik balik, minta diskaun. Banyak sangat umat aku yang power-power, yang hebat-hebat tak larat, yang sado-sado pun tak larat. Banyak tu. Pergi naik, minta balik. Nabi pun naik balik minta. Allah kurangkan. Nabi Musa tunggu. Berapa dapat diskaun? Allah kurangkan 5. 45. Banyak lagi tu. Naik lagi Muhammad. Naik lagi. Turun berapa? 40. Banyak tu. Turun naik. Sampailah 5. Kau tahu bang? Kau tahu? Sampai 5 tu, apa kata Musa? 5? Banyak tu. Kata Nabi Musa, banyak. Aku rasa kalau Nabi naik kan, memang tak semayang lah kita. Confirm tak semayang kita ni. Sabar je dulu. Maka sampai ke 5 itulah. Apa kata Allah Ta'ala? Wahai Muhammad, tilka 5 salawatin. Itulah 5 waktu sembahyang yang aku fardukan kepada engkau dan umat engkau. Tetapi pahalanya sama seperti 50 waktu sembahyang. Allahu Akbar. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah. Sallallahu alaihi wasallam. Untung amalan kita sikit, pahala banyak. Ni kejap lagi ni sembahyang isyak. Sembahyang isyak sunat lewat. Dah masuk dah waktu. Sembahyang isyak sunat lewat dengan sebab belajar. Nabi kata apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bi ta'khir al-isya'i. Kalaulah tidak menjadi keberatan ke atas umatku, nescaya aku akan suruh umatku melewatkan sembahyang isyak. Kenapa lewat sembahyang isyak? Untuk sembahyang. Itu ceritanya. Untuk sembahyang pula, untuk belajar, sorry. Ya, sembahyang isyak sunat lewat dengan sebab belajar. Belajar ke ada benda lain lah, ya, mana yang dibenarkan. Okey. Maka itulah kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang 5 waktu tapi pahala seperti 50 waktu. Bestnya untung. Waktu kita kena rajin berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bayangkan kita ni orang tuan-tuan kata apa? Lemaklah kau ni. Sembahyang 5 waktu, pahala 50 waktu. Kau bayang, untung jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Nabi pun akhirnya dibawa turun. Okey, nak cerita dengan last ni Masa Nabi turun, berapa lama perjalanan ni? Aku cerita ni kau tahu daripada semalam campur hari ni. Kira kalau kita gabung dua cerita ni 3 jam lah, 3 jam. Cerita aku ni 3 jam, kau tahu tak? Kalau campur dengan semalam lah. Tapi Nabi SAW daripada Makkatul Mukarramah menuju ke Palestin, kalau ikut perjalanan pergi balik Mekah Palestin ni, sebulan pergi sebulan balik zaman dulu, 2 bulan. Daripada Palestin naik ke langit, aku tak tahu lagi jauh. Tiba-tiba apabila Nabi SAW turun ke bumi, balik ke rumahnya, tempat pembaringan Nabi ni nak duduk atas cushion ni. Atas cushion ni kan, bila duduk lama kan panas kan. Bontot kita ni rasa panas kan. Nabi turun tu, tempat duduk tu masih panas lagi. Kau faham tak kita aku ni? Mana laju gila. Tak terbayang, tak terfikir otak kita ni. Kan? Maknanya perjalanan tu jauh. Tapi Allah Maha mengetahui bagaimana Allah Ta'ala buat pusingan. Wallahu alam. Bayangkan ketika Nabi turun semula, tempat pembaringan Nabi masih suam-suam panas lagi. Itulah nak khabar ceritanya.
kehebatan luar biasa, tak terjangkau di akal manusia. Al-Isra' wal Mi'raj. Sebab tu ramai orang tak percaya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Sebab tu dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tak percaya dengan Al-Isra'u kafir. Sebab apa? Sebab Isra' ni sebut dalam Quran, Subhanallazi asra. Kafir. Tapi kalau tak percaya kepada Mi'raj, dia tak jatuh kafir. Jadi apa? Jadi fasik. Tapi bahaya, kau jangan main. Fasik, bahaya. Ala kulli hal, kita beriman belaka, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi pun turun. Keesokan harinya, Nabi SAW excited gila nak cerita pada orang Mekah apa yang Nabi lalui semalam. Satu pemandangan yang luar biasa. Perjalanan merentas dua alam tak terbayang di akal manusia. Nabi nak cerita. Nak seronok cerita ni. Maka macam manakah cerita Nabi tu? Sehingga bertemu pada episod yang menyaspenkan pada malam esok, insya-Allah. Panjang umur murah rezeki. Jumpa lagi insya-Allah, ya. Semoga perkongsian kita pada malam ini bermanfaat insya-Allah, mengisi kekosongan kita waktu-waktu malam ni. Dan semoga harap-harap adalah pahala kita dan kita digunakan syafaat Nabi di hari akhirat. Dan semoga kita mendapat syafaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pelihara seluruh keluarga kita daripada mara bahaya, bencana, dan semoga diangkat bala COVID-19 daripada negara kita dan seluruh negara umat Islam, insya-Allah. Amin. Dan jangan lupa baca bismillahillazi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bila nak keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan amalkan pemakanan habbatu sauda. Nabi kata apa? Al habbatu sauda'u shifa'u min kulli da'in illa sam. Habbatu sauda merupakan penyembuh bagi segala penyakit kecuali kematian. Kecuali mati je, tak boleh nak diubat dengan habbatu sauda. InsyaAllah. Sehingga bertemu pada episod yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih YB Melaka. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Kita jumpa lagi malam besok pukul 8. Ingat, jangan lari ke mana. Stay at home. Jumpa malam besok, insyaAllah. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis shawab. Ila liqa. Ma'assalamah. Takbir. Allah.